A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun wa karihal musyrikun wa karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Ta'ala sekalian alam, salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada tuan pengerusi acara, bahagia tuan pengerusi pengerusi majlis. Begitu juga pengerusi madrasah. Dan tak tentulah tak dilupakan YP Datuk Haji Fairul Nizam Mirroslan, Eksekutif Kerajaan Negeri. Ya, memang betul dah dicakap tu. Saya pun sogan pun mikir macam mana. Kalau lepas ceramah tengok ada miss call. Dia mesej tanya bila ni. Saya sogan nak jawab. Tarikh tak ada. Kebetulan saya baru je balik daripada umrah ni, baru sampai. Bising lah rumah ni, baru sampai dah nak pergi ceramah. Nah, sebab tu saya bagi tahu tarikh tu. Masa saya telefon baru-baru ni beritahu 27/8 tu saya kat Madinah tu. Alhamdulillah sampai kan. Jadi begitu juga kepada tuan pengurusi madrasah Haji Husin begitu juga tuan imam, barisan imam, barisan jawatankuasa, penggerak aktiviti madrasah, begitu juga pemimpin tempatan di seperingkat yang bersempena hadir. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, alhamdulillah, syukur sangat-sangat pada malam ini dapat kita bersama-sama berada di dalam majlis ilmu. Yang Nabi sebut, barang siapa mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin, mudah-mudahan. Saya sebenarnya pukul 6 lebih dia dah sampai. Dah lalang sampai sini, pergilah tengok topik lama. Saya belajar main dekat London ni lah, kat UiTM ni lah kan. Saya singgah tadi depan UiTM tengok balik topik lama kan. Marin tak macam tu jalan tu kan. Jalan tu pun banyak dah ditutup dah, jadi one way lah senyap macam-macamnya. Tengok dulu makan korang bakar dekat Londu tu tak ada pula apa kan. Alhamdulillah sampai datang tu yang seronok tu kan. Jadi malam ni tajuk muafakat membawa berkat. Membawa berkat. Tadi bila YB Datuk berucap tadi, betul memang macam itulah sepatutnya. Ramai orang tak tahu sebenarnya kalau ikut majlis rasmi, bila ada ucapan alu-aluan sebelum ucapan perasmian misalnya kan, yang mengalu-alukan akan tahu jemput orang yang rasmi kan. Dia tak ada pas kat kursi majlis kita. Kalau ikut kan macam tu sebenarnya. Ramai yang tak tahu. Dia dengan ini sekarang Assalamualaikum, lepas balik kursi baru panggil. Tak, dia ucapan alu-aluan tu adalah terus jemput orang selepas tu. Jadi dia tak rampih kuasa tadi tu dah. Tak ada. Kan. Lagi satu jimat masuk kan. Panggil kan. Jadi alhamdulillah, kalau kita tengok apakah yang dimaksudkan dengan muafakat membawa berkat ni, satu peribahasa. Muafakat ada maksud dia bekerjasama. Berkat tu pun ada maksud dia, tapi muafakat membawa berkat ni adalah merupakan perkara yang dilakukan dengan persetujuan, yang mana semua pihak ni bekerjasama dapat persetujuan, dia akan membawa kepada kebaikan. Itulah muafakat membawa berkat. Mana persetujuan bersama, kan, persetujuan bersama semua pihak yang mendatangkan kebaikan. Contoh kan, contoh bila YB Datuk Haji Fairul tanya, boleh tak buat program kat sini? Berbincang lah semua kan, lompak macam-macam bincang, macam mana ni kita boleh ke tak boleh ni, Samsul debat lah anda tu kan. Hari tu nak mana dah ada nak mengelabah pula, tak nak pula. Contoh lah, bincang, akhirnya setujulah. Lauk pun memang lauk yang handa-handa lah.
Takkan mihun kan? Macam tu lah katakan. Bodoh kan. Saya takut nak nyobot tu. Sebab biasa bila saya sobot, memang betul mihun tu balik sobot tu. Tapi insyaAllah malam ni takkan lah kan. Macam tu lah ya kan. YBS ko pun tetap mihun. Bodoh kan. Jadi macam tu lah. Jadi, dan begitu juga Allah berfirman dalam surah Al-Ma'idah, dan bekerjasamalah kamu dalam perkara kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu bekerjasama atas dasar dosa dan permusuhan. Maknanya Islam dah ajar lama dah. Kalau kita nampak benda tu baik lah kan, yang risau Islam dah ajar dah. Kalau kita kata ada buat satu buku lah cerita tentang 100 tips mendidik anak jadi baik, jangan risau, dalam Islam dah lama ajar dah. Kalau pakar motivasi tu cakap macam tu, Islam dah lama ajar. Kita nampak budak tu tolong orang tua tu melintas jalan, baik betul budak tu, jangan risau. Nabi dah ajar benda tu lama dah. Nabi lagi baik daripada tu. Doa. Kan? Dan kalau kita tengok pula maksud keberkatan, kita faham muafakat ni kita tahu dah kerjasama, bincang. Maksud berkat, keberkatan adalah maknanya begitu luas, perlu kita fahami bahawasanya Islam ni melihat bahawa semua benda yang bermuafakat, berbincang itu jauh lebih baik. Malahan dia dikaitkan dengan silaturahim. Kan? Tak ada siapa boleh hidup sendiri dalam dunia. Semua perlukan antara satu dengan yang lain. Tu Nabi sebut umat Islam ni bersaudara. Dia ibarat macam ni Nabi buat Nabi buat macam tu. Kenapa Nabi tunjuk macam tu? Sebab mustahak ikatan persaudaraan antara kita ni kan. Iaitu ulama menetapkan ada ompek. Faham orang Landu kan ompek? Ada ompek dia sikit-sikit je lain, lari sikit lalu gajah ni dengan sembilan ni sikit je lagi kan, sikit-sikit je kan. Contoh kan, ada yang sebut sanun, sini sebut sanan, tu yang lain sikit. Dia contoh kan, kat sanan sinun, sanan, sikit-sikit je lagi tak ada jauh dah. Ikutlah dia simpang depan, kalau belakang tak berdongan tu lain sikit ni gitu kan. Jadi tapi lebih kurang lah gitu kan. Ikutkan kawasan ni pun dulu ni 9 punya main. Macam tu, dek orang Naning main tu, pagi kat Melaka. Macam tu kan, ada perjanjian ni kan. Macam tu lah, panjang cerita kan. Budak-budak ni duduk tahu. Tanya tak pernah tanya. Tu tadi saya sampai ni saya tanya, siapa Haji Husin ni? Seorang lah jawab, rupanya orang sini dia wakafkan tanah untuk ni kan. Macam tu lah. Dia budak sekarang dia tak nak tanya. Haji Husin lah. Tapi dia tak nak tanya siapa. Kan. Kenapa? Apa sejarah apa mula kan? Macam orang tanya lah, macam mana lah nama boleh jadi debat pula? Macam tu kan dulu. Padahal dulu saya sini kawasan semen takraw ni dulu. Marin lah, dulu semen takraw. Saya main sampai ke Londu sampai maghrib kan, ke Masjid Tanah, Paya Dalam. Kan semua solok duku semua tu sampai situ lah sampai main. Melaka sedap main takraw. Sampailah lutut goyeh kan. Boleh lah dah. Habis je rosak lutut, langsung masuk pidato dengan debat. Macam tu lah cerita Jadi ulama tetapkan ada 4 elemen penting dalam bab berkat. Pertama, keberkatan hanya berlaku atas suatu perkara yang baik sahaja dan berbentuk nikmat. Ingat pertama, berkat ni mestilah dalam bentuk yang baik dan nikmat. Itu nombor 1. Yang kedua, jika berkat itu berlaku atas satu perkara yang sedikit, maka dia akan menjadikan yang sedikit itu cukup. Itu kedua. Yang ketiga, kalau dia berlaku atas sesuatu yang banyak, maka ia akan menyebabkan yang banyak itu mampu dimanfaat dan dinikmati. Dan yang keempatnya, dinikmati pula ke arah yang diredai oleh Allah. Baik ni, cukuplah ni sifat berkat tu. Ingat balik. Yang pertama, dia mesti benda baik. Dia mesti benda baik dan nikmat. Kedua, kalau dia sikit, tapi dia akan jadi cukup. Ketiga, kalau dia banyak, dia membawa manfaat. Dan yang keempat, digunakan manfaat itu pula untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh macam ni lah kan, kita tengok kan. Berkat betul lah. Datang malam ni dapat ribu. Ada orang datang malam ni dia tak tahu pula ramai orang malam ni, dia pun tak tahu dia ceramah malam ni. Dia tahu tak apa nampak banner dah berapa hari dah depan tu, dia tak perasan. Apa ramai orang ni Samsul debat. Yang seorang ni Samsul debat ni siapa?
Yang seorang nama, lah ni kau Samsul Debat. Nama lalu kat TikTok, dia tak tahu nama siapa. Macam tu lah, kononnya macam tu lah. Itu pertama. Yang keduanya, dia mesti benda baik. Yang pertama tadi benda baik. Yang kedua, kalau sikit dia rasa cukup. Kan? Best RM10. Ui, macam-macam boleh Macam hari tu lah. Saya balik daripada Madinah, yang bukan yang ni, saya bulan 9 itu. Yang bulan 10 ni saya baru balik. Bulan 9 itu saya pergi umrah. Balik daripada Madinah. Pasal tu musim panas lah. Habis yang Madinah, saya tahu masuk Kuwait. Bila masuk Kuwait, wah, awak punya sombong lah kan. Duit ada balance 500 rial, Saudi rial. Saya kata tukar semua Tukar kat Kuwait, dapat 40 Dapat 40 macam tu lah. Tapi 40 nak buat apa 40 ni? Saya cakap macam tu. Tak apalah, saya simpan rupa-rupa walaupun sikit tapi cukup. Rupa kalau beli kerupuk tu, satu paket besar yang kecil-kecil tu, satu paket besar yang ada cikidis tu lah, yang kecil-kecil tu, satu bokeh besar tu, ada banyak, ada 20-30 pack dalam tu, baru RM1.50 dia. Saya balut beg dekat airport, berapa ni? Baru RM2. Saya kata, tak habis ni orang habis ni. Macam mana nak banyak ni? Minum tak habis ni. Macam tu lah. Walaupun sikit, tapi cukup. Yang ketiga, kalau banyak, bawa manfaat. Gotong royong, ramai-ramai manfaat. Yang ni selesai, kipeh cantik, kan, lampu, lawak, macam tu kan. Capek, toba. Seorang masak, seorang siapkan yang. Jadi, ada manfaat. Ada yang banyak tapi tak manfaat. Ada. Kan? Dia bukan gotong royong tu. Royong gotong. Datang ambil gambar. Kan, ambil gambar lebih kojo, tidak. Lepas tu, dia upload status. Alhamdulillah. Dapat juga bekerjasama dengan orang kampung. Bergotong royong, hari ni berak apa. Kau kojo, tidak. Kan. Ambil gambar yang lebih kan. Tentulah. Ada tu sebab masa saya kojo marin, masa saya jadi pengarah undang marin lah, bila ada satu duduk bergotong royong, kita tanya, kau nak bergotong royong, kau royong gotong. Bila dia buat kerjasama dengan pihak PBT, majlis, contohlah Majlis Mana Lu Gajah, sudah staf majlis yang komen dia ambil gambar jadi tak, lepas itulah sebanyak betul-betul lah topik kojo saya tu marin kat Seremban dengan nilai marin, dua-dua tu saya kojo marin. Sekarang dah combine jadi Bandaraya Seremban marin. Jadi Laujak tu semua gotong royong kita bagi insentif, satu orang duduk tu kita bagi sampai RM500 untuk satu gotong royong. Tapi bila gotong royong tu berlangsung, kita bagi logistik peralatan saja. Pandai-pandai lah kau nak korek kau nak tanam kau nak apa, nak bersih, buat sendiri. Macam tu ceneke macam tu. Gotong royong orang lain bersih pun kan. Macam gotong royong sial lah. Gotong royong dekat madrasah ni, buat gotong royong perdana. Ada 5 orang. Tu pun dia JK, yang lain tu sakit rakam lah, gaut lah, macam mana betul. Yang tak datang tu pula komplain, habuk apa hal ni macam tu kan. Ni macam ni kau tahu gotong royong kau tak nak datang, komplain dia lebih. Tapi ni madrasah dekat Afrika tau, kan sini okey. Sini okey. Cakap tu. Jadi begitu juga, makna banyak memanfaatkan. Jadi makna kata kalau dalam bab ini nak tak nak kita terpaksa juga tak boleh elak kita kena cerita tentang kesepakatan. Itu sebabnya kalau kita tengok kesepakatan masyarakat ni adalah dalam masyarakat kita hidup berjiran, bersilaturahim antara satu dengan yang lain. Jadi macam mana pun suka tak suka, tak ada siapa pun boleh hidup sendiri dalam dunia. Betul tak? Semua perlukan orang lain. Jangankan hidup, kita tak boleh hidup sendiri. Doktor gigi tak boleh cabut gigi dia sendiri. Tukang gunting rambut hebat mana pun yang gunting memeset rambut orang tu, tak dapat dia gunting rambut sendiri dah. Tak dapat dah. Kau ada lah, satu lain tak berkumpul. Dia tak nampak. Dia kena cari orang lain. Pakar bedah, dia tak boleh bedah diri dia sendiri. Tak mahu dia. Dia perlukan orang lain. Kan? Macam tu juga, jangankan hidup tak boleh hidup sendiri. Mati pun tak mandi sendiri. Mana orang mati mandi sendiri cakap kan? Bak sendiri gayung. Lari orang lembung. Kan? Saya masa pergi ceramah kat Melbourne. Melbourne lah bukan Melaka, Melbourne. Tak ada lah. Masa pergi ke Melbourne tu,
Orang tu beritahu. Sebab saya ceritalah pasal mak saya, Bilal mandi jenazah, maklum saya tu di Sombat. Dia minta tolong, nak mak saya tolong ajar. Kenapa lah? Tolong ajar pengurusan jenazah. Kenapa lah? Sebab ramai sangat orang hari ni menguruskan jenazah, main ikut-ikut dulu-dulu tanpa ilmu. Macam-macam ada tradisi yang dulu-dulu yang polik-polik ni semua pun buat lagi. Kotak cincin dalam mangkuk lah, apalah macam-macam lah. Sudah mayat tak berapa warna diuruskan lah. Itu lebih minta. Jadi minta mak saya. Sebab apa? Orang Melbourne beritahu orang Arab kat sana menguruskan jenazah macam menyiang ikan. Kasar. Bila takut janganlah kasar-kasar dengan mayat. Dia kata don't worry, dia tak rasa apa-apa. Kawan tu tak menyaut, kau tunggu kawan tu menyaut, tak tahu kan. Ya. Tapi sebenarnya adab yang memang jangan kasar-kasar dengan jenazah. Tak boleh. Ya. Jadi macam itulah. Tak ada orang boleh mati sendiri kan. Mati nak urus sendiri. Tak apalah, dan sok kau kapan nak pandai dan guling-guling sendiri usut dalam kubur tu. Tak nak mahu macam tu lah. Kan kita tetap perlukan orang lain. Dan itulah jadi keberkatan hidup kita ni. Banyak berkat. Tak saya tengok mas. Saya last kenduri yang saya datang majlis kahwin yang masih lagi pakai buluh lah buat kemah. Kan? Masih lagi lah gotong royong, Kek Londu ni lah. Ada seorang lah sahabat saya, dia bekerja sebagai pengarah di Sombat lah. Dia dinilai, kemudian dia orang sini, orang Alur Gajah ni, orang Londu ni, dia nikah ni, tulas. Lepas itu tak ada. Dulu kan kenduri kenara macam mana? 2 minggu, 3 minggu sebelum dah baik kenduri berkampung lah. Kan, kenduri berkampung. Kau tak halal lah, main lagi, lauk ke dapur tengok. Dah tahu dah, budak-budak ni dah tahu jambar mana nak buat keluar dulu. Bersih tangan dulu, apa semua tu, keluar dulu nasi tu, tahu. Atur dulu, ni nasi, ni jambar, ni air tangan. Tak tahu. Sekarang apa tahu? Tahan bas pun tak tahu. Dan mari macam mana nak tokan ni, kau terlambik sikit, zap memang Kek Londu, Kek Simpang 3 tu lah kau turun. Kek masjid baru sekarang ni kan, masjid tu kan. Dulu ada masjid. Kan, tak, dulu macam tu. Yang tukang masak nasi minyak seorang ni pandai. Besok yang pandai tu imam. Tak tahu kenapa. Imam memang pandai masak nasi minyak. Tahu kenapa. Lepas tu lauk kan. Lauk pengantin ada. Seorang ni pandai. Kan, togak-togak udang tu. Ke mana dia buat tu? Besok tengok baring kena pinggan tu. Togak buat. Kena buat tu. Kain batik, kain plekat boleh dibuat lawa macam mana. Kan? Ya. Tahu dah 7 balik 9. Tahu dah 9 balik 11. Tahu dah. Nampak tak? Dulu macam mana muafakat macam mana perbincangan orang dulu. Kan beza lah kan sekarang. Marin budak-budak bujang main bangor tu, termasuklah YB Alum gitu ni. Marin sama lah Kek Jambar. Masa tu nampak anak daun kan togak buat Jambar tu. Ayo Marin. Kan? Siap duit RM1 ni buat bunga kat ni. Ayo Marin. Cito budak ni tak pek bayang dah budak kecil. Dia tak pek bayang. Cito. Ada yang berjago sampai malam nak jago tolu. Tolu abui tu. Tololap lah. Makan lencet-lencet isi keluar. Dia tololap pagi. Ngantuk buat. Iya. Lepas tu buat. Apa nama tu? Daun apa tu? Alah yang wangi tu ke? Mengampai. Iya lah. Ilah marin. Pulut bersilat dulu anda marin kan macam tu lah semua kerjasama bincang siapa nak cari ni, siapa nak pesan kemah, siapa nak ini. Kuasa Gunting tu dah habis kenduri dia ni, kenduri kampung tadi semua balik, tinggal yang penting matan-matan, yang penting itu tunggu mula keluar sokok berapa ramai jemputan cik ayat kan ramai. Itulah kalau ikutkan dalam ni sulung menantu kan tak mahu dia 500 tau. Cik ramai. Ya. Tak pernah lauk tak cukup. Kan siap bungkus bawa balik nampak? Sekarang catering. Lauk tak cukup, kelang kabut order kat kedai, pada mamak kat Alur Gajah. Hentak macam tu kan. Bila tak cukup, kau dokut tu rumah. Makan kau dokut, dia dah estimate macam tu. Tapi datang ramai pula. Sekarang yang anak pula pergi blast kat media sosial. Anak lebih kurang dengan Samsul Lebat, ramai kawan itulah. Kan. Dia kalau yang tak ramai besok kahwin lepas tu.
Ha. Kahwin kali kedua, biasa tak ramai. Kan? Kali ketiga lagi sonyap. Yang kompak tiba-tiba dah ada. Macam tu. Macam tu lah. Yang faham tak faham sudahlah. Jadi macam tu lah. Dia sebabnya kita tengok orang dulu-dulu ni kan, kalau bercerita tentang muafakat membawa berkat ini, kan, macam-macam lah peribahasa yang dia kata. Kan? Ibarat, dia kata ibarat tembika, dia katakan. Dia kata ibarat tembika, pocah satu, pocah semua. Ibarat tembika. Begitu juga dia kata, jangan pula bermasam muka. Dia kata, bila bermuafakat berbincang, jangan bermasam muka. Dia kata, seperti buruk dibuang dengan baik ditarik dalam muafakat. Buruk tu buang dalam, kita boning ni bergaduh ni. Kita tak tahu macam tu dah. Mesti macam ni, apa hal pula? Dia orang ni bincang. Kan? Itu keputusan dia. Bila keputusan ni baru keluar, jangan elok-elok. Itulah kita dah bincang, kita setuju macam ni, kita macam ni, macam tu. Orang tak tahu ni lopak-lopak bergaduh ni. Bincang. Itu maksud dia, muafakat ni. Kan? Jadi nak pula orang Melayu. Orang Melayu beragama Islam sepatutnya mudah berunding dan senang diajak berbincang. Sementara pula orang Melayu ini diiringi pegangannya dengan pegangan sebagai seorang Islam. Dalam Islam ni buang perasaan yang tak elok dalam hati kita. Antara yang kena buanglah perasaan dogil, bega, kan? Dogil sangat. Tak nak dengan cakap dia yang betul. Kan? Dan yang mana dogil ni bila dia yang betul ni dia akan hampir dengan satu sifat yang tak baik, nama sombong. Benda tu tak elok dalam masyarakat. Sombong. Tak nak dia nak pahala pula. Ni ada duit makan-makan, poilah kau tak nak dia nak. Sudah bila nak bunding kan macam tu, macam setengah kampung, kebanyakan bukan setengah, kebanyakan masjid, surau, kalau dalam taman atau kampung tu nak buat kenduri, dia kena bunding dengan surau ke masjid supaya tak bertombong. Boleh tak mam? Saya ingat target yang kita nak buat tarikhnya. Tak boleh, anak haji apa tak, dah booking dah ni tarikh ni. Jangan. Kau buat kenduri apa? Tunang. Tunang mungkin kita boleh adjust. Kau buat apa? Pagi sampai tengah hari. Boleh lah. Pagi sampai tengah hari makau, petang tengah hari kena bawa rumah ni pula. Boleh. Bunding. Tu yang dekat Felda tu, saya polik ada sekali saya pergi kat Felda, kat Pahang tu. Sabtu Ahad dah penuh, musim mengawan. Ramai nak yang kahwin kan. Langsung dia buat kenduri Rabu Khamis buat. Macam tu ramai Felda kan. Ramai. Rabu Khamis buat sebab tak nak betul. Tapi mana yang sombong tu? Tak nak dia tak kau lah. Tak apalah, Imam, kalau Imam tak dapat buat tak apa. Saya cari surau lain. Dipanggil lah surau luar kampung tu datang, rumah sanggup tu. Ada orang macam tu. Tapi kalau dia muafakat elok, gunting kan. Tak apalah kita mengalah lah. Tak apalah kita tarik. Itu sebab salah satu maksud muafakat ni adalah takharuj. Takharuj ni mengalah, lepeh ke orang lain. Contoh konsep muafakat ni adik-beradik. Adik-beradik, kalau ikutkan harta tu, abang nak lelaki dapat banyak ni, anak ni, anak perempuan dapat banyak ni, kalau ikut tu. Tapi dia kata macam ni, tak apalah, kami dah pakat adik-beradik, bagilah sama rata. Yang seorang tu pula, saya sebagai abang sulung tak apalah, saya tak nak tu, bagilah kat adik-adik saya ni semua. Contoh dia sendiri mengalah, bagi kat orang lain. Itu konsep muafakat sebenarnya. Makna dia tak ada nak bergaduh, tak ada nak tu dan punya pahala bergaduh motor arwah abah. Bukan motor apa warna pun, Harley Davidson ni. Macam tu Macam tu bila ada bergaduh, motor buruk bergaduh, macam ni lah. Alung ambil tayar depan, Angah ambil tayar belakang. Nombor plate bagi ke Alang. Kojo tu. Kan? Tapi tak apalah, kami dah berpakat adik-beradik, motor tu tak apalah, tak payahlah, bagi je nama adik yang bongsu ni, tapi motor tu letak ke rumah kampung ni. Senang bila kita balik kampung, tapi kodai senang. Sesama pakai. Nah, tu muafakat. Nampak tak? Buang sombong. Jangan ada sombong-sombong. Dalam kawasan kampung tu, jangan sombong. Kan? Yang kedua, jangan dengki. Jangan dengki. Dengki ni bahasa Melayu, bahasa Arab hasad. Dalam Malaysia ni dua-dua pakai. Hasad, dengki, dua-dua tu. Tu yang parah tu. Dia punya hasad ni memburukkan orang ni. Berkempen ni. Berkempen. Memburukkan saudara sendiri.
Poi tu, doreh-doreh pergi, capek-capek pergi. Poi jumpa Pak Long, jumpa Pak Lang, jumpa lah semua burukkan orang lain. Oh tu memang ada manusia macam tu. Puas hati tu. Dongki dia tu. Ada apa dia tak puas hati dengan orang. Orang yang sonyak belum tentu salah. Tu ya. Kan? Ingat tu. YB Fairul apa tak balon tu. Tu. Ya. Macam tu kan. Dia sabar. Buat channel, package. Dia jadi orang berjawatan ni memang ada package termasuklah sama-sama debat ni. Kono tak kono. Mau tak kono kan? Macam tu lah. Jadi buang dongki. Dan yang ketiga, buang perasaan tamak. Buang. Jangan tamak-tamak. Tak apalah. Kita beratur ni nak ambil makanan ni. Sampai kat kita, ayam tinggal sekotor lagi. Belakang ada 5 orang ni. Rasa-rasa macam mana tak apalah, ambil lah. Saya tak makan ayam. Tu. Itu sikap yang paling baik sekali. Kan? Sikap yang lain yang kurang sikit apa tu? Kau nak ke ayam ni, ayam tengah sekotor lah macam mana? Dia kata, ambil lah. Yang paling teruk sekali. Dah habis korang tak rasa dan tu paling teruk sekali lah. Macam tu lah. Jadi mana kata macam tu lah keadaan kan. Bukan senang tuan kan. Mengutamakan kepentingan orang lain lebih daripada diri sendiri. Itu tahap persaudaraan dalam Islam. Itu ada 2. Satu, nama dia ithar. Ithar ni mengutamakan kepentingan orang lain lebih daripada diri sendiri. Itu paling tinggi tu. Dapat tak kita macam tu kan? Contoh orang perempuan saya tanya. Mengutamakan kepentingan orang lain lebih daripada diri sendiri. Macam mana? Sanggup tak kan? Sanggup kan? Sian. Orang sebelah rumah tu tak ada siapa bela dia. Laki dah 3 tahun meninggal. Tak ada siapa nak bela dia. Contoh, saya tanya ni dia menang. Tadi nganggur kan main ni dah dia tanya ni. Sanggup tak kan? Utamakan orang lain lebih dari diri sendiri. Sanggup tak? Maksud bagilah sumbangan, bagi bantu. Ada orang dia, tu anggut dia balik. Tadi dia orang buat ni mikir bukan dulu Jadi mak bagi bantuan, sumbangan. Jadi utamakan. Jadi lapik bantuan, bagi kat dia dululah, kesian dia. Ada orang tu sanggup tu, tak nak ambil. Ada orang dia memang susah tapi dia tak nak. Jangan tak apa, malu saya bagi kat orang lain. Tak apa, saya cari sendiri. Ada macam tu. Mas nak tengok perangai orang ni masa bila tu? Masa Covid itu. Ramai betul minta bantuan. Ada satu rumah PPRT, saya tak nak sebut ke mana. Ni cerita betul ni. Semua sumbangan ni siapa Sudah masa ada sekali tu, wakil rakyat kawasan tu hantar sumbangan ke rumah dia. Dah macam kau dah runcit rumah. Boleh susun elok topong apa. La ilah lah, parah betul. Dia pergi ambil kat mana tu? Antara selain mendapat sumbangan, dia apa? Isakau yang kat mana tu? Yang tu. Yang orang sedekah yang letak kat masjid untuk orang susah boleh ambil tu kan? Itu dia siapa? Licin. Yang tu. Ada orang macam tu. Pernah berlaku ada satu bank di Malaysia. Bank ni glamour juga lah. Saya tak nak sebut bank mana. Sebab dia tak taja macam kita malam. Bank ni, dia bagi zakat sendiri. Dia bagi zakat sendiri ke orang. Dia carilah. Dia dengar orang ni susah, dia pun bagi. Orang ni bagilah laporan. Sampai dekat kawasan tu, Tompek tu, contoh macam kawasan taman ni lah. Bagian. Seorang lelaki ni kabarkan, isteri dia meninggal dunia. Isteri ni pula cakap, suami sakit penat. Laki bini dapat sumbangan majlis yang sama. Seorang dapat 3,000 duit zakat tu. Bayangkan tu. Setengah mak tu. Nanti cakap tu tadi. Sampai satu tahap orang ni tak ada kira. Sebab lah. Jadi itu sebab kena jaga. Yang saya kata tadi, yang pertama, mengutamakan kepentingan orang lain lebih daripada diri sendiri. Orang datang rumah kita, tolonglah bang. Kenapa? Rumah saya nak bersalin. Tapi itulah tak ada kereta boleh, tak nak pinjam kereta. Rumah yang macam Yuska. Ada 8 biji kereta ke rumah. Daripada kereta yang paling canggih tu, Camry warna hitam.
Depan tu ada logo Exco Kerajaan Negeri. Tak ada, bukan. Bukan. Aduh, sama pula jadi kereta gini kan. Tak ada. Kereta tu kereta baru. Kereta import lah. Berkilat, plastik pun tak buka lagi. Tapi ada kereta yang nombor 1 tu, kereta nombor 8 tu Proton Saga yang Dr. Mahathir rasmi ke Jabatan Papinang bagi. Apa punya lama kan? Rasa-rasa lah. Antara nombor 1 sampai nombor 8. Kereta yang mana kat kita bagi pinjam? Semua jawab nombor 8. Tak ada nombor 1 tu kan? Nombor 8. Dah lah nombor 8 tu banyak petang larang kan? Kereta ni dia dah petang larang kan? Apa halat tu bang? Dia gear tu kau dah goyang sikit. Dia gam tu gear 1 tu. Parah kan? Lepas tu ada satu lagi. Tu mustahak kat tu. Apa benda kan? Dia break biasa tak makan. Tapi kau doa lah insyaAllah. Langsung tak ini pinjam break tak makan bagi kat orang. Apa benda kan? Macam tu lah. Yang sebenar eloklah bagi kereta nombor 1 tadi. Sebab kereta tu baru, copek dia sampai hospital. 1, plastik tak buka lagi, kau tumpah darah kat plastik. Macam tu lah fikir. Macam tu lah, nampak tak? Iyo. Tapi tak. Susah kan? Susah. Contohlah kita ada ni. Kita baru dapat gaji RM1,200. Contoh. Tolonglah bang, anak saya kena bayar yuran bang. Kalau tak, ini memang dia tak boleh masuk kat universiti tu. Tolonglah bang, RM1,000 nak pakai. Kita boleh pakai anak pakai RM1,200. Bagi RM1,000 tinggal RM200. Bagi tak RM1,000? Bagi tak. Mentak lah. Silap-silap RM200 tu dia. Silap langsung, minta maaf lah. Tak ada. Itu yang jadi susah. Kita menipu pula. Cakap je, saya memang ada RM1,200 tapi ni saya gaji saya pun ngam-ngam. Cakap je tuan-tuan, jangan tipu orang. Itu sebab Allah tarik nikmat kita, tertipu lah. Dan pun tak ada. Kau ada ke tak ada? Allah bagi. Dengan ini diumumkan insentif kewangan RM2,000. Contoh kan. Wah, untunglah kau dapat bonus. Orang cakap. Dia jawab, mana ada? Malaikat pun catat, dah ada kau tak ada. Ya mana? Tu macam tu. Wah, dapat bonus nak kau. Yang sekor ni pula. Adalah sikit. Elok banyak sikit korban. Nampak tak? Macam tu. Cakaplah Alhamdulillah. Macam tu. Jawab. Nampak tak? Jadi tak dapat kita tu. Susah. RM1,200. Orang nak pinjam RM1,000. Nak pakai RM1,000. Kita pun nak pakai. Memang susah. Bukan cakap tuan-tuan. Termasuk yang bercakap. Ni kena kita rekruti orang. Tapi itu standard yang pertama. Tapi ada standard yang kedua. Yang ringan daripada yang pertama. Iaitu salamatus sadri. Berlapang dada. Standard pertama tadi izhar. Mengutamakan kepentingan orang lain lebih daripada diri sendiri. Standard yang kedua tadi salamatus sadri, berlapang dada. Masalah berlapang dada tu pun susah. Kadang-kadang sampai satu tahap masyarakat kita ni, kecuali di Taman Kelemak Jaya. Taman Seri Kelemak. Kecuali Kelemak lah. Kelemak kan. Saya dah buat Kelemak, terbayang Sampodeh juga. Tahu. Ada tak Sampodeh malam ni? Macam mana? Salamak. Makanan dah ready dah ya. Bak kata orang makanan kalau dah ready makruh macam lama-lama. Ada lama. Satu kan. Tak ada. Tu saya kata tadi. Makna kata dalam hal ni mengutamakan. Si cakap apa tadi ya? Pasal apa tadi? Cerita apa tadi? Bukan Sampodeh sebelum tu. Sebelum Sampodeh tu cerita apa? Lau Sampodeh. Ayo. Poin tadi tu. Pasal apa tadi? Ada lain. Seri Kelemak tahu tadi. Tahu Kelemak siapa tadi ya? Apa poinnya tadi tu? Tahu. Tengah cerita pasal apa tadi tu? Tak apalah. Bila kita mengutamakan kepentingan lain lebih seperti sini, berlapang dada. Berlapang dada ni kadang-kadang kita sesama kita ni. Okey, pergi kat kedai makan. Hari ni aku belanja. Okey.
Hari ni, malam ni aku open table. Malam ni kita minum sama-sama. Malam ni kita makan. Dengan kawan-kawan cukup senang. Tapi kadang-kadang dia susah berlapang dada dengan adik-beradik sendiri, dengan saudara mara. Berapa ramai kan? Orang lain bukan main kau belanja makan. Dapat gaji, jom makan. Adik-beradik sendiri kau tak pernah belanja. Bapak kau dokut dah. Kau dokut campur komut. Kau domut. Ada tu. Iya. Dia punya baik ke luar orang sampai dia ni bagus lah ni. Mak saudara dia seorang susah tu. Singgit pun tak nak tolong. Ada. Benda tu tak berlaku kat sini lah. Tempat lain. Ada. Bukan main lagi belagak ni. Puang bagi. Semua tolong kan. Semua belanja makan. Tapi saudara mara pun tak tolong. Sedangkan dalam bab silaturahim ni kan, bab-bab sedekah, utamakan kata Nabi, utamakan yang ada pertalian darah dengan kita dulu. Ya. Itu sebab tuan-tuan jangan tuan-tuan besok terkejut. Tuan-tuan janganlah menyebar-nyebarkan fitnah pula. Nampak ada orang tu dia ada duit pun, tengoklah saudara mara dia tolong. Memang kena tolong saudara mara dulu. Cuma taklah sampai ke tahap salah guna, taklah. Maksudnya kalau dia ada pendapatan dia boleh tolong saudara mara dulu. Macam itulah. Ya. Faham? Jadi mana kata salamatus sadri, berlapang dada. Tu yang bergaduh malam meninggal ayah tu, malam tu bertumbuk dia balik. Sebab dia harta pusaka. Itu yang penting tadi, takharuj tadi. Takharuj tadi, muafakat tadi, cuba melepaskan hak dia supaya dia dapat berdamai. Tengok? Itu sebabnya. Jadi yang paling penting, contoh dalam bermasyarakat, yang pertama, sifat yang paling rendah, mencegah diri kita supaya tidak menyakiti. Jangan kita menyakiti orang lain. Itu paling rendah tu. Ingatkan diri kita. Janganlah aku sakitkan nanti orang. Saya dulu masa jadi pengarah undang, dapat aduan polik-polik pasal orang. Jiran saya membela ayam serama sehingga menimbulkan kacau ganggu. Sila ambil tindakan. Saya pun suruhlah budak mongso saya kopi tengok apa hal ni. Pergilah tengok berapa ekor ayam serama dia bola tu. Sekor. Ayam serama kan bangang macam tu duduk kan. Yang komplain tu pula jarak yang rumah yang komplain selang 10 buah rumah. Apa masalah tu cakap dengan saya. Ya. Ada orang tu. Parah kan. Macam-macam. Ada satu hamba Allah ni pula. Dia pindah sekarang ni. Kalau perasan lah. Perasan tak rumah yang ada berpalang sekarang ni? Ada guard pengawal keselamatan, sistem berpalang kan. Kena touch, sup tu masuk. Yang visitor kena turun dulu, bagi IC lah, apa semua kan. Dia tak ada masalah kalau masa Bali memang dah buat macam tu. Yang banyak masalah, rumah tu marin tak ada pun palang-palang ni. Tapi bila dia dah bincang sama dia, muafakat, kita buatlah palang nak ngelakkan kecurian. Setiap rumah kena bayar RM50 sebulan. Adalah satu rumah, satu kawasan perumahan baru. Dia buat macam tu. Kemudian buat. Masa tu baru 200. Daripada 400 unit rumah, dah ada 200 orang duduk, yang pun pakat setuju buatlah palang. Datanglah seorang yang lahir salah hari bulan. Pindah ke situ. Dia masuk-masuk, dia kata, saya tak setuju ni palang. Tolong buka. Bayangkan. Dia tak nak. Sedangkan yang awal ni dah bincang ni setuju. Buat palang, keselamatan, bayar RM50 sebulan. Dia tak nak bayar dan dia tak nak sebab tu menyekat hak kebebasan asasi dia sebagai seorang manusia di Malaysia ni. Dia kata tu. Dia buatlah surat komplain salinan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri. Semua dia hantar. Anak. Masalah tiga-tiga nama yang atas dia letak tu semua tak kena dia. Dia yang kena orang tu lebih kan. Akhirnya Persatuan Penduduk bermuafakat bincang macam ni lah. Kita bersetuju. Tak apalah. Dia tak payah bayar bulan-bulan. Dan bagi kad access card tu yang touch tu secara percuma. Ambil lah. Bagus tak bagus? Bagus dah. Tapi dia kata apa? Tak. Buka palang tu.
Macam tu lah orang lahir salah hari bulan. Jadi ada orang macam tu kan, tak tahu polik-polik dia orang kan. Jadi tu yang pertama, elakkan diri kita daripada menyakiti orang lain. Elakkan diri kita. Yang kedua, bersabar jika disakiti. Tu lebih tinggi daripada yang pertama tadi. Yang pertama, jangan sakitkan orang. Yang kedua, kalau orang sakitkan hati kita, bersabar. Itu tinggi daripada nombor satu tadi. Itu sebab kita dengar Nabi kata, sesungguhnya dia tidak beriman, dia tidak beriman, dia tidak beriman. 3 kali Nabi ulang. Sahabat tanya, siapa dia yang macam tu Rasulullah? Tak beriman kau cakap 3 kali tu. Orang yang menyebabkan tetangganya tidak merasa aman dengan kejahatan dia. Jadi, jangan perasanlah kita paling beriman dekat si kelamak ni. Nak confirm, kau rasa aku ni beriman tak? Aku tunggu tu, buat kajian tu. So, seorang-seorang panggil budak UiTM tu datang, poilah ke rumah jiran tu. Dia ni macam mana? Okey tak okey? Nama dirahsiakan. Tak okey tu. Dia ni kodokut tu. Dia ni kalau datang surau, membungkus lauk main oreh lagi tu. Ceramah belum habis, licin kau jual tu. Kan? Kalau suruh kan betul-betul kat dapur tu. Dia datang dalam plastik dah ada kopai dah. Dah ada plastik dah. Betul lah. Jadi, kita ni jangan perasan nak tahu beriman tak beriman orang tu tanya jiran dia. Tapi tu. Nampak? Maknanya, standard tadi Nabi kata, dek, dah, diam. Orang cakap, diam. Nah, jadi, yang pertama tadi saya kata apa? Yang pertama tadi, bab jiran ni tadi, kita ni, jangan menyakitkan orang, kalau tidak kita dikata tak beriman. Tapi yang kedua, kata Imam Al-Ghazali pula, salah satu daripada adab berjiran adalah bersabar dengan kerenah jiran. Nampak tak? Sebab apa? Kadang-kadang ada jiran kita yang pindah kemari, dia tak campur orang. Rupa-rupa ada sebab. Dia mungkin ada penyakit anxiety. Kita tak tahu. Mungkin daripada kecil marin, mak ayah memang tak campur orang. Duduk kat hutan. Kawan ni bau, tergiling kawan. Taklah, maksud saya, mungkin ada yang kerja macam tu, kerja tengah laut, pergi luar negara, lepas tu balik sini, dia tak pandai. Faham tak? Jadi, orang macam ni, kita kena tarik dia join dengan masyarakat. Nampak? Yang kedua, bersabar dengan kerenah dia. Jangan kita tinggalkan dia. Nak belajar ni, tengok Tok Adi, tanah kubur. Allahuakbar. Kan macam tu, dia pergi. Masya Allah. Dia baikkan semua. Kan? Dan yang penting kita kena tahu, rapatkan, jangan biarkan dia. Tarik dia masuk dalam masyarakat. Sikap jangan biar dia berpadan dia, kau sumbang, biar mati lagi baik. Jangan macam tu. Tapi kita cuba tarik dia dalam masyarakat. Kadang dia nak, tapi dia tak tahu macam mana. Orang datang surau malam ni, datang madrasah Haji Hussein ni. Saya memang tak heran lah, sebab saya dipahamkan memang tiap-tiap malam ramai macam ni. Kalau golak tu tak ada lah tu dah. Saya saja cuba tadi tu. Kan. Jadi kalau orang tu datang tiba-tiba malam ni, jangan kita sound pula. Kau apa datang malam ni? Kau montang-montang Samsul debat kau datang maksudnya. Kan tak adalah, dan singgah semayang ni langsung balik dah. Contoh, jangan lupa ni rumah Allah, bukan rumah kita. Disebabkan program ni, dia datang malam ni, mana tahu seronok dia datang. Kita pujuk dia lagi. Dia cakap, seronok tengok kau datang. Allah, bersari ke besok jangan tak datang ya. Macam tu orang cakap. InsyaAllah. Macam tu lah. Nampak tak? Tarik dia. Ni kita sound pula. Kalau setakat datang malam ni, so datang, dia tak datang. Dia bercakap macam rumah dia cakap kan. Nampak tak? Iya, dia kadang orang kalau dah lama tak datang surau, tiba-tiba datang. Makna apa? Nak kenduri. Terbuang terbiat, dia fikir la ilaha illallah. Buat tu lah. Buang terbiat. Ya. Kan? Ni abang dia dah dengan ceramah malam tu, Samsul debat kata wajib suami bagi nafkah ke isteri. Dia pun panggil. Ya, abang nak bagi buku bank abang. Dalam ni ada 50,000.
Kau simpanlah, kau pakailah untuk kau. Selama ni abang tak bagi nafkah kat kau ni, abang bagi kat kau. Yo. Mak yang mula telefon. Long, kau panggil adik-adik mau balik. Okay? Abah kau dah nampak tanda dah tu. Mula ada buang tabiat nak mati je. Tak ada. Itu bukan buang tabiat. Buang tabiat lama nak ganti tabiat baru. Tengok. Dan kalau orang lama tak datang, dia boleh datang nak kenduri. Yang paling best dari strategi dia tak tahu dia datang nak. Dia sembahyang kat saf yang ke-6. Belakang dia main. Seminggu sebelum. Kan? Esok tu dah langkau dia saf kompak dia. Hari ketiga dah saf dengan saf yang ketiga. Lepas tu, awal dia sabu imam. Ikut, imam. Yang ada hajat imam. Nak kenduri. Imam tahu imam ya. Imam pun dah tahu dah. Kau kalau datang nak kenduri ni kan. Kadang ada macam tu. Tu okey tu dia kena imam. Yang tak kena imam lagi tu. Dia siap tanya tu. Imam mana imam? Imam. Yang dia tanya, imam. Macam mana tak bongkak hati orang. Imam mana imam? Campur punya sahabat dengan ridak lagi tapi tu kau tak kena imam mana? Imam tak sound. Nia imam lah. Minta maaf lah mam. Tak perasan. Buat tak perasan sama ni kau sembahyang mana? Sinilah sembahyang. Oh tak perasan lah. Dah imam pandang depan. Salah imam tak pandang depan. Gila kau juga. Macam penyanyi memang menghadap audience. Tak ada imam menghadap makmum lah. Gila tu juga kan. Aduh jawab kan. Tak apa. Kita cakap macam kalau dia datang nak kenduri seronok. Tapi lepas kenduri esok jangan tak datang. Datang lagi ya. Macam tu lah. Bagi galakan. Ya. Nampak? Tadi paling rendah, jangan sakitkan orang. Yang kedua, bersabar dengan apa yang buat kat kita. Kadang ada jiran tu. Pokok dia tanam pokok mangga. Dia punya anting budahan lah pergi ke rumah kita. Dia tiap potong nyapu. Kita nyapu daun koring. Ya. Buah mangga sebiji pun tak rasa. Kan? Sah betul. Rajin nyapu. Siap terapu jiran tu saja. Bangang betul. Kawan tu dah tabah-tabah teringat je lah. Cubalah. Ya Allah kak nanti saya potong lah. Tak apalah. Ya Allah kau ni. Akak pun boleh exercise. Ya ke kak nanti mangga buah saya bagi ke akak ya. Akak gambar yang masam ke yang mani? Alah tak kisah mana-mana lah. Tapi kalau boleh yang masam best juga. Dah nampak? Macam tu lah. Tu betul. Kan? Dia ni tak biar yang sampai ke rumah jiran. Kan? Kena buang. Kena bincang dengan orang sebelah. Break rumah. Naikkan tembok. PBT tak boleh lebih daripada 7 kaki. Itu pun mesti dengan izin jiran sebelah. Saya tanya. Dah lah break sampai nak break tembok batu. Kau siminkan belah kau. Belah kawan tu batu-batu. Ajar betul. Selapkanlah sekali. Nampak tak? Ada berlaku tuan-tuan kat Seremban. Kiri kanan ni, dulu rumah tongak. Dia jarang-jarang balik rumah. Dia banyak outstation. Jiran kiri kanan ni, naik rumah 2 tingkat. Roduk rumah tongak. Kawan tu, kolap ni dia. Ya tu. Iya, berlaku tu. Tu sebab tak boleh kan, bukan suku-suku. Kena minta jiran sebelah. Dia kebenaran. Banyak kan. Ni cerita undang lah kan. Jadi makna kata kedua bersabar. Pertama tadi, jangan sakitkan orang. Kedua, bersabar dengan orang. Tapi yang ketiga ni, menghormati dan berbuat baik dengan. Itu paling tinggi tu. Hormatlah orang tu. Walau apa pun berlaku. Dan buat baik lagi dengan dia. Itu sebaik-baiknya lah. Hormat dia macam mana pun. Jangan kita buruk-burukkan orang. Kita buruk-burukkan orang sampai masa selalu tengok drama kan. Macam mana buruk-buruk akhirnya mesti keluarga dia yang tahu. Macam tu. Jadi ambillah pengajaran. Jadi Allah Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Surah Al-Ahzab ayat yang ke-58. Memikul kebohongan, dia katakan. Kebohongan yang nyata. Jagalah kebohongan dan dosa yang nyata.
Jadi makna kata buatlah baik dengan orang. Itulah cerita. Ingat yang baik-baik, fikir yang baik-baik, buat yang baik-baik, mudah-mudahan Allah balas yang baik-baik. Ingat yang baik-baik, fikir yang baik-baik, buat yang baik-baik, mudah-mudahan Allah balas yang baik-baik. Jangan lupa hashtag. Contoh. Kan? Jadi, tidak menyakiti. Hak-hak masyarakat yang perlu kita jaga. Ni muafakat ni. Benda baik nak buat ni. Yang perlu kita jaga, tidak menyakiti jiran dan memelihara keamanan dengan jiran. Contoh. Contoh, saya bagi satu. Jiran sebelah rumah ni, kita nampak dia turun kereta, bawa perempuan. Kita tak nak nampak perempuan tu. Kena sangka buruk ke sangka baik dulu? Tak buruk ke? Sangka baik dulu, agak saudara dia kat ni. Contoh, elok rapat masuk dalam rumah. Kan? Boleh jadi dia dah kahwin dengan perempuan tu. Boleh jadi dia tu adik orang tu. Boleh jadi. Kita tak tahu. Sangka baik. Okey. Datanglah seorang bini pula, esok tu bini datang. Dia datang kat kita. Kak, nak tanya sikit. Ada tak nampak suami saya balik buat perempuan lain? Itu soalan ni. Apakah jawapan puan-puan yang sebelah sana? Yang bertolakung hendak mengaji macam tadi itulah nak tahu apa jawapan. Kan? Jawapan yang pertama. Yang pertama, hati-hati memelihara keamanan tadi. Masa tu kita sangka baik, tapi kita bimbang jawapan kita menyebabkan pergaduhan dan masalah rumah tangga dia. Kita cakap macam mana? Saya tak perasan pula lah kak. Tentu. Itu bukan bohong sunat tau. Kalau bohong sunat, makna kita nak tuduh Nabi bohong. Itu bohong wajib. Sebab nak jaga, tapi sekali saja. Lepas tu panggil suami Bang, sekejap bang. Semalam rumah abang tanya saya tu. Abang dia buat perempuan lain tak? Saya nampak, tapi saya khabar saya tak nampak. Tapi lepas ni, kalau abang buat lagi, saya cakap. Kau nak warning dengan dia. Oh ya, kau makasih ya. Entah, mana tahu. Ini tak, kali pertama. Ada tak nampak suami saya bawa perempuan lain balik? Itulah tu. Saya ni borek nak cakap, tapi yalah kan kita ni. Mulut lah dia. Sekali saja. Mungkin saya kata tadi, mungkin perempuan tu adik dia. Tapi dah bergaduh, susah lah kita ni. Mungkin perempuan. So mana kak, perempuan saya bawa balik semalam tu, adik saya tu. Oh ya ke? Tapi saya cakap saya tak nampak, saya takut. Kok jadi apa-apa? Sekali saja. Lepas tu dapat penjelasan. Nampak? Memelihara keimanan. Keimanan dan keamanan nak kena jaga. Nampak jiran bergaduh seolah rumah, janganlah jadi batu api. Apa cerita dalam tadi? Lokong longkang. Batu potong pun. Kau bergaduh dengan laki kau. Faham kan? Adalah kak mana? Ada, okey je. Okey lah, kalau tak ada apa-apa, okey lah. Kita pula pergi majiran sebelah. Kau tahu malam tadi? Jangan. Jaga. Jangan menyebar-nyebar. Jangan. Kita mungkin tanya tadi sebab risau keselamatan dia. Mungkin. Dia kata tak ada apa-apa, tak ada apa-apa. Jadi, seperti mana sabda baginda Rasulullah SAW, barang siapa beriman pada Allah dan hari akhirat, maka janganlah dia menyakiti jirannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, telah bertanya pada Nabi SAW perihal seorang perempuan yang sesungguhnya dia itu berpuasa siang dan mendirikan solat malam, tapi menyakiti jirannya dengan lisannya. Roma menyakitkan hati orang dengan mulutnya. Kau tu anak kau tak boleh pakai. Kau laki kata apa tak boleh harap. Mulut melopeh. Aku ni mulut jahat, hati baik. Tak ada mana. Kalau hati baik, mulut pun kena baik. Roma membalun suami. Lamek balik. Mau lepak, mengangkang kat kedai tu. Dia marah laki. Laki tu dah lapor ni. Laki berbalik ngaji. Imam tengoklah. Imam baca ayat panjang. Imam kata malam ni kita ngapal sesama anak. Boleh ke mak? Boleh. Bak saya ajar cara. Imam pun ajar cara-cara.
Ui, dapatlah mama. Itulah. Senang je cara. Lepas isyak ni kita sambung ni. Boleh. Isyak sambung ni. 9:30, ke 10 pun sampai rumah. Bini dah sound. Pahal ambil. Mengangkat ni kodai tu. Tak do, abang tadi menghafal Quran dengan imam. Ngapal Quran, jangan nak membongak. Abang sambung dengan imam ni pakai kodai. Dah imam nak konong. Dibalun ni imam sekali. Kurang ajar tu. Kan? Jangan. Nampak tak? Suami besok tu. Imam tanya, malam ni nak ngapal ke? Tak payah rumah. Malam tadi dah konong sound. Sampai ke seboleh dia balun kan. Sejam. Malam tu, lepas maghrib tu, lepas bagi salam, bakal capui balik. Lepas maghrib tu balik, sampai rumah, capek sampai. Tak semayang kok, tak semayang lah kabar. Itu payah orang perempuan, bukan sini, perempuan lain. Semua salah orang lelaki. Aduh, ya bodoh, tak waktu kau nampak kan. Orang lelaki ni kalau dia lambat balik, kan, jangan kita tuduh dia. Main perempuan lah, apalah. Orang lelaki kalau lambat balik ni, kalau nak orang kelemahan. Lambat balik, mesti mengaji. Macam tu je. Wah, dia ada. Iyalah, tuduh aja. Tak mahu ni lah, kau apa dah tadi? Nyaut ke tak nyaut? Apa? Dia mengaji, dia berzikir, nampak tak? Ayo, nampak ni? Entah ada cemas saja tengok jam. Tengok jam, balik mampu sama kali. Jangan macam tu. Suami ni balik kan, tu sebabnya saya cakap kan, cuba tengok, belajar dengan orang tu. Kita kalau balik rumah mak. Sampai rumah mak, benda pertama mak tanya, kau nak makan tu? Macam tu lah tanya. Abang nak minum? Macam tu lah. You want coffee, tea or me? Macam tu lah. Dengan rambut kombak, baju kelawar lah. Ambil lah. Yang mana tak poning kawan. Faham? Ini pun nak kena muafakat kan ni. Kan? Iya. Jadi mana elok-elok. Kadang dia siang poso, salat malam poso, tapi mulut dan lisan menyakiti jiran-jirannya. Kadang perempuan ni dia cakap tak kasar, tapi maksud itu kasar. Abang pergi mana tadi bang? Abang pergi Alu Gajah je. Apa bawa kereta mana? Kereta tu lah bawa kereta tu. Abang jangan lupa tahu kereta tu nama siapa. Mak ayat kau. Tak nak dia bawa kereta tu lah. Jangan macam tu ya. Jangan sakitkan hati suami. Jangan. Orang perempuan ni senang masuk syurga tau. Pertama, jaga solat. Jaga puasa. Jaga maruah diri, jaga maruah suami. Taat perintah suami. Masuk syurga, tak ada roblok. Ikut mana-mana pintu, ikut pilihan hati kamu. Nabi sebut. Lawan tetap lawan. Macam mana tu? Nak masuk syurga tak? Perempuan nak masuk syurga tak? Nak. Semua nak. Tapi itulah dia. Nombor 3, nombor 4 tu payah. Jaga maruah diri. Pakai elok-elok. Jangan pakai kotak. Ingat tu. Pakai kotak-kotak. Senia. Tudung pun senia. Lepas itu sebelah tu desak macam ni. Dado macam ni. Tunjuk ke orang jalan. Betul ni juga betul ni. Naiklah motor macam ni. Dia horn pula imam. Tin dia. Cek-cek ni imam tu. Tempat mana lah jalan. Bukan imam sini dah. Imam tempat lain. Daripada nak pergi masjid ke madrasah sampai dah. Jaga. Ya. Dan jaga maruah diri, jaga maruah suami. Orang burukkan suami kita, kita pertahankan. Jangan kita tambah walaupun botol. Tengok laki kau tu tak boleh pakai Oh benar? Tak baiklah akak macam tu. Suami saya okey, baik sebenarnya akak tu. Tak doa lah sesama. Macam tu memang tak boleh pakai, mati lebih baik. Dia pula. Jangan. Dan begitu juga yang kompek tadi, taat perintah suami. Faham perempuan? Nak senang masuk syurga, taat je. Boleh? Apa yang suami nak tu setuju je. Mula tu. Susah tak? Taat perintah suami yang baik saja.
Boleh? Orang tanya perempuan, kan tanya kau. Taat pada suami yang baik saja boleh ke tak boleh? Boleh. Orang lelaki kahwin baik tak? Baik. Ada tu. Tak gurau. Lepas ni kan dia mesej imam jangan ajak dah bercamah ni, menghasut tu kan. Saya gurau dia. Alah orang lelaki ni, dia golak bosan kan berani mana dah. Ya. Dia yang golak-golak ni tak apa. Dia tak ada masalah. Tapi yang paling bahaya yang sana yang dia tu bahaya. Dia bersandar tu dia banyak fikir tu. Janganlah beralih pula ni contoh. Macam-macam fikir. Bukan berani mana dah kan. Ingat tak kisah yang raja yang takut kat permaisuri tu? Raja tu takut kat permaisuri macam mana cara nak lawan bini aku? Dia panggil semua lelaki dalam negara dia datang kat istana. Mana-mana lelaki yang takut isteri berdiri belah kanan betul. Semua pergi belah kanan. Takut semua. Macam mana? Pandang belah kiri, tengok ada seorang tunggu. Siap peluk dam lagi. Kamu, kemari. Apa pula? Tuanku nak jumpa, tuanku lah turun. Punya berani. Raja dia suruh turun. Ni kat negara Pasir Berdongong ni. Dia pun turun lah. Dia nak dapat petuahnya. Sekarang cerita lah macam mana cara nak lawan bini betul. Berani betul kau. Taklah, Patik pun takut bini. Apa sah kau tak pergi perasanan? Bini Patik dah puasan. Jangan pergi mana-mana, tunggu sampai dia sampai. Lagi tahu takut lagi. Ingatkan berani lagi tahu takut lah. Ni cerita je. Bukan hadis tau. Cerita je tau. Kan kono lah. Ni kan salah cerita lah kan. Cerita je kan. Maka bila dia kata tadi, kalaulah ada seorang perempuan yang dia berpuasa siang, salat malam, tapi sakiti jirannya dengan lisannya macam mana Rasulullah? Apa Nabi jawab? Tidak ada kebaikan baginya dan dia itu berada di neraka. Nabi juga. Jangan kita cerita-cerita pasal orang. Paling sedap bercerita pasal jiran. Anak siapa tu lah. Kenapa? Dia paling sedap sekali, dia bisik. Kau tak tahu. Tu paling mendalam cerita. Ya Allah. Datang sehari. Apa cerita? Sama. Orang lelaki dia jaga kuat. Apa cerita? Itulah dia nongol-nongol. Lelaki macam tu, perempuan lagi berbisik, lagi bahaya cerita. Ada. Jangan cerita-cerita pasal orang. Daging paling sadap makan dalam dunia ni nombor satu, daging orang. Betul menurut kajian. Paling sadap makan daging orang. Kedua, daging bab satu. Babi lah, banyak warna faham. Bab satu. Yang ketiga baru daging-daging lain. Sebab tekstur lembut tu. Tu sebab cuma daging manusia haram makan. Daging orang dengan tak boleh makan. Daging babi pun tak boleh makan, melainkan darurat boleh. Darurat boleh. Itu pun sekadar nak hidup je. Contohlah tiba-tiba dengan ini diisytiharkan lockdown. Semua tak boleh keluar rumah. Kita lapar, makanan tak ada. Lalu sekor. Babi hutan. Kalau kita nak makan pun sekadar untuk bertahan hidup saja. Jangan berior pula. Bang, hidung ni kita goreng. Telinga sak lemak selapi dia kan. Jangan. Jangan ya. Tak boleh. Macam daging orang pun kita boleh makan kadang-kadang. Contoh ni kita dah darurat mana kita boleh potong sikit ambil makan untuk hidup. Ya. Ada bawa kat tengah laut kadang tu itu dia makan sebab nak bertahan. Ya. Kemudian begitu juga kan. Ada seorang perempuan yang bersolat sekadar yang wajib dan berpuasa Ramadan dan bersedekah tapi tidak menyakiti jirannya. Maka Nabi jawab, maka dia berada di syurga. Hadis riwayat Ahmad dan Ibn Hibban dan Bukhari. Maknanya kojo, semayang, puasa, sedekah sesio kalau kita mengutuk orang, cerita buruk pasal orang. Jangan. Kedua, hormati jiran dan amalan mereka selagi mana tidak membawa mudarat. Dia ni kan kalau bercerita bagus. Rupanya pengalamannya. Dia ni bekas tentera dulu. Orang pun tanya dia, macam mana dulu tentera? Hormat pengalaman dia. Ya macam tu dulu.
Macam mana jenisnya? Hormat. Kita layan cerita itu. Sebab kita hormat dia. Oh, dia ni dulu pencen, dulu pegawai pejabat agama dulu ni. Kau masih jaga pejabat agama dulu. Macam mana dia? Macam mana? Kita ambil pengalaman dia. Hormati dia. Baginda Rasulullah SAW bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan jirannya. Atau dalam riwayat yang lain menyebut, hendaklah berlaku baik kepada jirannya. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, memberi layanan baik dan kasih sayang serta akhlak yang baik dalam muamalah bersama mereka. Berhubungan kita dengan orang jadi baik. Lepas ni sekarang, lepas semayang ni sekarang, lepas ni sekarang kita semayang isyak, lepas semayang isyak, saya yakin ada jamuan. Dan bila ada jamuan, situ nampak akhlak. Berabot ke tak? Contoh. Zap, dan pek lu, kau tak pek. Itu contoh lah kan. Kan, datang bot, mari, kita makan sama, mari. Macam tu. Akhlak tu dia nampak. Nampak. Bila makan, ni akhlak ni. Bila makan mula, jangan ambil lauk yang langkau dekat tempat orang. Macam ni lah. Kawan tu baru nak nyudur. Lah dia ambil lu tu. Kalau betul, boleh hulukan tak lauk wabung? Oh tak, lauk tak boleh tak hulukan. Ambil. Air basuh tangan, bagi. Lagi satu, kalau makan, rasa tak nak makan banyak, makan sikit. Jangan copek-copek habis kan. Rap. Dan habis lah. Kawan dah makan ni sogan banyak lah dia makan kau. Dia makan sikit dia. Jangan nampak lah. Kan. Macam susu debat dia lain. Susu debat dia tengah kontrol makan. Sebab saya punya target nak dapat badan macam YB Khairul Nizam. Macam tu kan. Payah nak dapat macam dia. Kan macam tu kan. Tak ada lah. Jadi itu sebab kau dah tengok makan. Lagi satu lagi makan. Plocup. Cap. Lapar betul ini. Itu semua tu. Tengah makan. Tengok macam tu. Jadi layanan yang baik. Kata Rasulullah SAW, sabda Rasulullah SAW, wahai Abu Dzar, jika engkau memasak marak sejenis makanan berkuah seperti sup, maka banyakkanlah kuahnya dan berikanlah kepada jiran engkau. Hadis sahih riwayat Muslim. Nabi sendiri kalau Nabi masak yang berkuah, Nabi akan lebihkan kuah tu, Nabi akan bagi dekat jiran-jirannya, termasuklah jiran baginda yang berbangsa Yahudi. Bagi. Kalau masak lebih nak bagi, kita boleh bagi. Kalau ada jiran-jiran kita yang berbangsa Cina, India nak bagi, boleh bagi. Masalah. Sebab Nabi pun bagi. Nampak tak? Masak lebih kuah kau ya, bergonang-gonang kuah ya. Sunnah Nabi. Ayat eh. Bola lebih. Budak ni memang gomah hirup, tak dapat pada sunnah. Macam tu. Ya. Juga daripada riwayat Abdullah ibn Amr bin Abbas, Abdullah ibn Amr bin As yang menyebut bahawa Rasulullah SAW pernah menyembelih kambing lalu bersabda, apakah kamu sudah memberikan hadiah sebagian dari daging tadi kepada jiran kita yang merupakan si Yahudi itu? Diulang 3 kali oleh baginda. Hadis sahih riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Maknanya bagi tahu dia 3 kali tanya, dah bagi belum kat jiran kita yang Yahudi tu? Dah bagi belum? Nabi 3 kali Nabi tanya. Tak ada salah dah bagi. Kemudian kaum PM membantu menolong mereka dalam kesusahan. Rasulullah SAW bersabda, bukanlah orang yang beriman sekiranya dia kenyang seorang diri sedangkan jiran di sebelahnya kelaparan. Dan dalam riwayat yang lain menyebut, tidaklah beriman kepadaku orang yang kenyang sedangkan jirannya kelaparan di sebelahnya dan dia mengetahui keadaan jirannya. Itu paling tahu tu. Dia kenyang dengan tahap jirannya lapar. Yang paling tahu, dia kenyang, jirannya lapar dan dia tahu jiran itu lapar. Sambil makan, dia kata tak ada makanan. Licin pun tu. Tak ada dipikir jiran dia tu. Ya? Kemudian, menjaga rahsia dan memelihara kepentingan mereka serta tidak berlaku khianat. Kan? Hendaklah dia melindungi jirannya perkara yang membawa bahaya dan mudara serta tidak menyerahkan mereka kepada musuhnya. Ini berdasarkan sabda baginda Rasulullah SAW menyebut, tidaklah masuk syurga orang yang tidak mengamankan jirannya dari sesuatu yang boleh membahayakannya. Dan dalam riwayat lain, orang yang tidak menyelamatkan jirannya dari sesuatu yang memudaratkannya. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ada jiran datang, zap, dia masuk dalam rumah kita.
tolong orang nak pukul saya tu. Tak kisahlah dia tu berhutang kau apa kau. Dia masuk rumah kita, minta tolong. Kau nyuruk buah katil tu. Cakap dia. Dia punya buah katil. Kita cakap, tak ada. Keluar. Kau jangan masuk rumah aku ni, keluar. Sebab jiran kita minta tolong. Tak kira apa pun salah dia. Bawah katil tu. Kacau kawan tu. Dia dah minta tolong gitu. Jaga rahsia. Dia percaya dia minta tolong itu. Kita dia harapkan. Tolong. Kan? Lain lah kalau kes penjerit perompak penyamun tu lain. Inilah kes ni ada kes-kes yang tertentu lah kan. Tengok kes. Hikmah beradab dengan jiran. Hidup kita akan dipenuhi keharmonian dan kedamaian dan kita tak mungkin ada punya masalah satu sama lain dengan adanya nilai-nilai murni, dengan adanya kerjasama kejiranan satu dengan yang lain. Kerjasama, boleh elok-elok sama-sama macam malam ni kan. Tak ada risau dah. Kan? YB Datuk Haji Fairul dia tak risau dah. Sebab dia kata bila dah sorah tu dia risau. Tadi dia sampai YB Datuk dia risau. Semua dah settle. Dah kan. Kau tim dia. Okay. Tapi kan tak ada seorang pun tanya Samsul buat gambar makan apa. Tak ada siapa tanya. Saja buah. Allah Ta'ala berfirman, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan janganlah kamu tolong menolong dalam perkara berbuat dosa dan pelanggaran. Bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Surah Al-Ma'idah ayat yang kedua. Kemudian sabda Rasulullah SAW, sesiapa dikehendaki oleh Allah kebaikan baginya, dikurniakan seorang teman yang saleh. Apabila terlupa diingatkan, apabila teringat ditolong oleh teman itu. Dan begitu juga tuan-tuan dan puan sekalian, dan begitu juga sabda Rasulullah SAW bermaksud tidak sempurna iman seseorang hamba sekiranya tetangganya sehingga tetangganya terselamat daripada segala kejahatannya. Janganlah kita buat jahat dengan jiran-jiran kita. Apakah hak-hak masyarakat kat keliling kita ni, jiran-jiran kita ni? Sikit lagi. Jika ia minta tolong kepadamu, maka engkau akan menolong. Jiran minta tolong setakat yang kita boleh. Macam mana apa masalah ni? Tolonglah, dia nak pakai duit benar ni, anak dia nak masuk universiti tak ada langsung, tolonglah. Lagi seminggu lagi nak masuk universiti. Maka kita cakap, tak apa aku tolong kau, tapi aku tak boleh nak bagi. Tapi macam mana tu? Aku tahu, ada seorang boleh tolong. Namanya Datuk Haji Fairul Nizam. Contohlah kan. Kita jumpa dia punya hari bertemu dengan YB ni setiap hari kalau dekat Lu Gajah hari apa? Hari-hari. Hari-hari dia. Buat. Itu tak tahu kan. Hari-hari dia kan. Ada hari kan. Jumpa. Pukul apa? Tanya pukul apa dia ada. YB ni seorang ni. Tu isu dia. Tu sebabnya baru-baru ni ada orang tanya saya pasal isu zakat. Dia kata, saya tak nak bagi dekat pusat pengurusan zakat ni. Kenapa lah? Sebab belum tentu sampai ke orang tu. Mak dia punya ayat. Belum tentu, susah. Saya nak bagi sendiri je. Ada orang naik tu. Zakat pun ambil RM7 seorang. RM7. Saya bagi RM50 ke orang tu. Tak boleh kau? Okey. Sebenarnya nak tentukan orang ni golongan yang asnaf yang layak menerima zakat ada syarat-syarat. Orang pusat zakat tu dah tentu dah. Dia ni macam ni, dia ni macam ni. Okey, layak bagi dia. Kalau kita bagi ke orang tu, kita nampak dia susah, sedangkan dia membongak, dia tak susah. Ataupun tak cukup syarat. Kita bagi dia RM50, maka kita berhutang Allah Ta'ala, kita tak bayar zakat. Faham tak? Bagi, kalau betul ada orang yang rasa tertinggal, maklum dengan pusat zakat. Zakat nak beritahu sikit. Orang ada seorang tu susah tapi dia tak dapat bantuan pun. Ya ke? Jadi biar orang pusat zakat hantar orang pergi tengok siasat. Betul ke tak betul untuk bagi bantuan. Macam tu. Jadi kita terlepas. Ini kita bagi pula memandai sendiri. Jangan mening-mening kepala. Kan? Kan? Apa? Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan juga pemimpin di kalangan kamu. Bila pemimpin dah tentukan bayar zakat, bayar dekat zakat masing-masing, ikut negara masing-masing, ikut je lah. Janganlah dilawan-lawan. Kan? Yang nyusah kan macam YB tadi kan. YB di mana hari-hari dia tolong, tapi sampaikanlah maklumat. Dia ni tak ada dia tolong ni, dah kau tak beritahu dia. Kan? Beritahulah, mungkin ada tompek yang dia tak, yang terlepas pandang, ada orang lain tak, orang dia tak sampai nak cover. Mana tompek ni rupa memang dia duduk kat hutan dekat somak tu dalam tu, tak tahu ada satu rumah lagi.
Bagi tahu, sampaikan maklumat. Kedua, jika ia minta pinjaman, kau beri pinjaman kepadanya. Ketiga, jika ia memerlukan sesuatu, kau akan memberikannya. Keempat, jika ia sakit, engkau akan menziarahinya. Ziarah jiran yang sakit. Bila ziarah orang sakit ni, bukan ziarah saja. Kalau boleh, janganlah datang bawa lato-lato je. Yang tak faham, tanyalah orang lah, malas cerita Janganlah datang tu bawa lato. Orang tu dulu je bawa tolu je kau bagan lah. Jangan payah orang sebut lato-lato, tanya lato-lato apa kan. Datang tu bawa lah buah tangan. Datang yang nampak muka, balik yang nampak belakang. Makan sirih berpinang tidak, pinang ada di Kota Melaka. Makan sirih menganyang tidak, pagah dek budi dengan bahasa. Datang bawa lah apa yang ada. Nyaha ada buah sikit, alah susah ya kau. Nyaha ada bawa mi, sodap mi, kambang. Ni ada ni nasi goreng kampung sana, minyak ada tahan minyak tu. Ni angin baginya. Ni ada bagi hulu suruh bagi duit sikit nak, taklah berbantah. Duit nak benda lain, macam-macam bantah. Dan bila datang, mulut cakap yang baik-baik. Kau dah berapa lama sakit dah? Minggu dah. Kau jangan risaulah. Aku pun macam tu juga. Lepas tu minggu kedua tu okey dah. Kau makan je ubat tu. Ya. Kau doa je. InsyaAllah. Betul ni. Betul. Sama macam kau. Kau pening-pening kepala tak? Ada tak rasa telinga kau nak tertangga? Ada. Sama lah. Gitu. Senang hati kawan tu. Ini datang. Kau dah berapa hari dah macam ni? Dah 3 hari dah. Kau standby lah. Kawan dan ada seorang macam tu. Minggu depan tu langsung padam lah. Jangan cakap macam tu. Jika dia dapat satu kebaikan, ucapkan tahniah kepadanya. Dia umur 60 tahun. Dapat rezeki. Dah lama membujang. Dah lama kematian isteri. Dah 15 tahun kehilangan isteri. Akhirnya yang 60 tahun ni dapatlah isteri yang baru, artis yang baru bercerai. Contoh ramai batu pula yang bercerai sekarang ni. Tak adalah. Dapat isteri yang muda, 25 tahun. Cakaplah yang baik-baik. Tahniah. Selamat pengantin baru. Aku doakan berbahagia dunia akhirat. Ni dia dongki. Malam pertama mati. Sorry. Tu yang saya cerita tu, ada satu rumah orang tua-tua kat Somban. Orang tua-tua perempuan. Boleh lah ketua kat dompet tu cakap, insyaAllah ya petang ni ada seorang Tuan Haji tu datang. Dia nak cari taman hidup. Dia nak datang sini lah tengok mana yang sesuai kat dia ya. Bersiap sedia. Badak orang tua tu petang. Tak ada kocok tu. Yang seorang tu pula, kita kena duduk ni, kau berdiri nampak mengigit. Nak ada tu. Cerita betul ni. Gali dia. Saya tak nak sebut lah dompet kat mana. Cukuplah saya cerita macam tu. Tak jadi untuk tu datang. Kebetulan tak jadi. Dah bodak-bodak kau tu lah. Jika dia mendapat suatu bahaya, turut sedih bersamanya. Dia aksiden, ada masalah tertentu. Takziah kita ucapkan pada dia. Kalau dia meninggal dunia, kau turut menghantar jenazahnya. Pergi tengok orang meninggal dunia. Ni nak pesan sikit. Datang ziarah orang meninggal dunia. Jangan cerita pasal dunia. Masuk tu, datang masuk, baca Fatihah ke, nak baca Yasin ke, nak doa ke, nak tahlil ke, nak bagi sumbangan ke, cakap takziah ke, tak apa. Ni datang, duduk jemput, nama tak buat? Berbuat macam mana? Malam ni Arsenal Liverpool kau rasa macam mana? Berbuat macam tu pula. Jangan. Sedangkan ni jenazah ada dalam rumah ni. Semua ada, jangan. Adab jangan. Ya, berburak, beriuh, kungkang-kungkang, golak-golak ada situ, tak buah pokok tu. Jangan, ya. Kemudian, jangan sekali-kali engkau meninggikan rumahmu hingga menyekat angin untuk sampai ke rumahnya, kecuali dengan izinnya. Meninggikan rumahmu, nampak? Kena pesan tadi? Bukan nak dah lama Islam ajar. Nabi dah ajar dah.
Jangan tinggikan rumah kita sampai mengganggu jiran, menyekat angin pergi ke rumah jiran, melainkan dengan izinnya. Ni Nabi ajar lagi. Kesembilan, jangan mengganggu perasaannya dengan bau masakan kamu, melainkan engkau akan memberikan sedikit dari makanan itu. Orang tua dulu kan apa Assalamualaikum, salam ni demi hun sikit Allah kau susah. Kejap. Kenapa kejap? Nak balik. Kejap tu, bagilah kari pap. Ya, kari pap kau ni susah kau tak payah balik. Ini tak bagi mihun, jangan bokeh-bokeh soalnya. 1-0. Esok bagi spaghetti 2-0. Lepas tu bagi pula kuih tiaw Cantonese 3-0. Sudah 5-0. Set pertama tak berbalik. Masuk yang point yang kena boleh. Assalamualaikum. Nak bagi apa pula hari ni? Tak malu tu. Tak ada nak beritahu bokeh kat rumah dah habis dah. Malu tu. Janganlah macam itu. Lagi satu Nabi ajar bagi yang terbaik. Nabi pernah pakai baju baru, sahabat tanya cantiklah baju kau Rasulullah, bagilah kat aku Sekejap Nabi masuk dalam, tukar baju kedua, Nabi bagi baju pertama. Baju kedua cantik baju ni Rasulullah. Kejap. Tuah tu bukan baju baru, tapi orang nak baju Nabi tu. Nabi tukar baju ketiga, bagi baju kedua. Sampai baju ketiga, ya Rasulullah ni pun cantik juga. Sekejap. Nabi masuk, tukar baju komplet. Nabi tak banyak. Kau pun nak tak? Nabi diam je. Masuk, tukar baju komplet. Nabi bagi baju ketiga. Nabi kata cukup. Jangan minta lagi dah. Ini sahaja yang aku ada. Macam tu Nabi. Nampak? Bagi yang terbaik. Assalamualaikum Kak Leha. Bukan nama sebenar. Waalaikumsalam. Ada apa tijahoi? Ni nak bagi kuih lapis. Ya Allah. Sampai soloyak kau bagi dan pun banyak warna. Kebetulan tak jadi. Tak jadi bagi apa-apa. Bagi-bagi elok dah kapan tadi dah. You tahu. Bagi yang elok. Bagi yang terbaik. Nampak tak? Macam tu. Kemudian Nabi pesan, jika engkau beli buah-buahan, berikan sedikit kepadanya. Kalau beri makanan, beri buah-buahan, bagi sikit padanya. Kalau kau tak mau berikannya, hendaklah masukkan buah-buahan itu ke dalam rumah secara rahsia, supaya tidak kelihatan olehnya. Bawa makanan, suruh jangan bagi jiran nampak. Melainkan nak bagi dia sikit. Apa tak? Malahan, jangan membiarkan anakmu makan buah-buahan itu di hadapan anaknya. Makan kat luar. Takut anak jiran nampak. Kerana kelak anak jiran tu akan menangis mahukan buah tersebut. Hari ini, masyarakat kita, bukannya bawa makanan masuk dalam rumah lagi dah. Dia share dalam media sosial. Alhamdulillah rezeki hari ni dapat makan yang goreng. 2 kotul. Kawado. Kawado tanya. Kawan tu dah mengidam nak makan yang goreng berapa lama lah. Nampak? Jangan. Ingat ya, saya selalu pesan. 3 perkara jangan kongsi dalam media sosial. 3 perkara jangan kongsi dalam media sosial. Pertama, jangan kongsi kebahagiaan. Kau tengah gembira benar lah ni. Jangan share. Alhamdulillah. Kan? Saya telah pun bersama dengan suami saya 35 tahun lamanya. Satu pencapaian tidak pernah kami bayangkan. Tak perlu share. Ontok-ontok dan diam kek si komak ni. Semua nak tunjuk ke orang. Macam kau paling bahagia sekali. Ada pula yang nampak. Tengah elok warna lah ni. Kau tengoklah corai ni. Makbul pula yang cakap. Ni cakap betul. Itu namanya penyakit ain. Penyakit ain ni, di kalangan kita ni, ada yang Allah bagi di kalangan kita ni, dia berdoa walaupun dalam hati, makbul. Dan dia tak tahu dia ada kelebihan. Itu paling bahaya. Itu sebab jangan share-share. Faham tak? Dulu kita ambil gambar, lawa-lawa, siap beritahu, kau jangan menggigil-gigil ambil gambar. Ni gambar tak cantik. Tangan tak berbodong, dia marah kawan. Pakai Kodak Fuji mungkin lah. Dah cuci. Apa kita buat? Masuk dalam album. Senyum seorang-seorang.
Ke ada yang dah cuci-cuci tanpa kenyataan madrasah biasa satu kampung tengok. Tak ada. Melainkan aktiviti surau, aktiviti madrasah. Yalah. Pertama, jangan kongsi kebahagiaan. Kedua, jangan kongsi harta benda dalam media sosial. Alhamdulillah, cantik tak rumah saya tu? Jangan. Tu sebab paling bahaya pun, nak minta maaf saya cakap ya, kalau dah buat tu tak apalah, apa kita sanggup baik je lah. Paling bahaya sekali, orang renovate rumah atau buat rumah, lepas tu buat housewarming. Paling bahaya. Berapa ramai orang buat kenduri, panggil orang, betul-betul nak minta doakan keselamatan kesejahteraan berbanding nak tunjuk rumah ke orang. Cakap nanti. Hati-hati ya, hati-hati mana-mana. Ada orang masuk, belajar rumah kau. Ada orang nak mati macam tu. Paling bahaya. Hati-hatilah. Tu sebab nak baik tu, sebab kalau nak baik panggil orang madrasah ni, jemaah yang malam Jumaat tu, boleh tak minta datang rumah? Saya bukan baik apa-apa, baik baca Yasin ni. Boleh tak? Kalau orang selamat tu rumah saya ni. Tentu ya. Bantai satu dunia datang. Ni Ahmed lah nak tunjuk bilik. Yalah bilik ai. Takan-takan lah di bilik ke dinding tu. Cakap apa? Contoh lah kan. Jangan kongsi harta benda. Bergambar menjala kat kereta. Alhamdulillah, ni lah kereta impian saya sejak kecil. Kereta Beza. Masuk ke kocik main Beza tak ada lagi. Nama bongak tu. Dan yang ketiga, jangan kongsi ahli keluarga dalam media sosial. Jangan share. Inilah anak saya yang ketujuh. Anak yang paling baik sekali dengan saya. Alhamdulillah, isteri saya telah selamat melahirkan anak kami yang keenam dengan berat 5.3 kilo normal. Tunjuk kan? Orang yang tengok tu belak bacok, dah 8 tahun, macam-macam ubek tolan. Macam-macam dukun sendeng, dukun tiang, semua jempol. Tak mahu dia nak. Topuk semua buat tak mahu dia. Kan? Cakap seorang ada anak. Banyak masalah budak ni sok. Makbul, budak tu banyak masalah. Kombo, sawan tangi, mengangau. Kan? Ya. Macam-macam tu sebab hati-hati. Penyakit ain ni paling bahaya. Tu sebab perasan tak siapa yang dah pergi umrah, pergi haji, pergi Makkah, pergi Madinah. Perasan tak tengok kereta tu sengit sempong gitu bawah. Rupa-rupa kebanyakan mereka memang saja dibiarkan kereta tu buruk sebab takut kalau kereta dia berkilat mendatangkan penyakit ain pada orang lain yang tak boleh tahan tengok kereta dia cantik. Sebenarnya. Tu sebab kalau baby baru lahir di Yaman, dia akan tulis pakai colak kat dahi tu alif lam lam ha Allah. Dia tulis subhanallah supaya orang nak puji anak tu ingat Allah tu. Nampak? Macam tu sekali lah. Tu sebab hati-hati hati-hati. Ni pesan betul-betul ni. Banyak nak penyakit ain ni. Jadi, buatlah benda baik. Saling beri nasihat. Jauhi perbuatan yang zalim. Berakhlak mulia. Saling membantu dalam kebaikan. Suka berkorban dan memberi. Menyatakan kebenaran, mengajak berbuat baik, jauhilah perbuatan mungkar, sabar murah hati, bertolak ansur, tolong menolong, jangan jadi beban pada masyarakat, sabar menghadapi kesulitan hidup, maka mengajaklah jiran-jiran kita untuk sama-sama menuju kepada kebaikan. Jadi saya faham tu, cara pandang tu saya faham. Kalau pandang tonung lah tak beralih tu kan, faham benar lah saya tu. Ya. Pagi payah mengutip kangkung, hati-hati terkena getahnya. Bergotong royong penduduk sekampung, hidup muafakat, hidup bahagia. Boreh segantang sudah disukat, lalu dihimpun di atas para. Andai seluruh masyarakat muafakat, negara damai, rakyat sejahtera. Sawah padi lueh terbentang, kuning keemasan indahnya maya. Saling percaya asas berpegang, barulah muafakat kekal selamanya. Harum sungguh bunga melati, hiasan sanggul amat memikat. Botolak ansur hormat menghormati, mengukuhkan perpaduan ikatan muafakat. Patah jarum di dalam poti, buat menjahit kain bertimbun. Nasihat sepatah, sukar dimengerti, rupanya penawar bertahun-tahun. Kadang-kadang pesanan tu taklah banyak, tapi mudah-mudahan japek jadi penawar.
bertahun-tahun selama-lama. Jadi cukuplah sekadar itu. Mudah-mudahan dapat kita bermuafakat, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, kata sama seia, lenggang sama seayun, bukit sama didaki, lurah sama turuni, melompek sama patah, terrajun sama basah, beban borek sama dipikul, beban ringan sama dijinjing, sekampung ia selaman, seaib ia semalu, malu seorang malu semua, dapat seorang dapat semua, mendapat sama labuk, cicir sama rugi, hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicicah. Jadi cukup sekadar itu. Saya ucap terima kasih banyak atas kesudian menongah pada malam ini. Mudah-mudahan walaupun sikit bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu ukir dari papan, alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kombang kalah menjadi intan. Tenang-tenang air di laut, sampan kolek mudik ke Tanjung, hati terkenang mulut menyebut jasa baik, tiap penganjur ini menjemput rasa nak junjung. Terima kasih banyak kepada YB Datuk Haji Fairul yang tak pernah lupa nak ajak saya. Terima kasih banyak. Alhamdulillah saya rasa logo dapat ceramah malam ni. Tidak tu dia jawab mesej kan. Saya sebenarnya tak dapat tarikh tu, macam mana nak jawab, macam mana nak jawab. Dan alhamdulillah dapat malam ni, dan saya pun syukur benar lah dapat datang semula ke Kelamak ni kan. Setelah sekian lama. Lagipun tak jauh, Seremban kan, KL kan. Jadi insyaAllah mudah-mudahan kita jumpa lagi di lain kesempatan. Sedikit makluman, saya nak maklumkan kalau tuan-tuan dan puan-puan ada masa, di luar sana ada satu meja ajaib. Atas meja tu ada barang, bukan tu diambil tapi untuk dibeli. Jangan main sauk buat balik kan, tu kena beritahu. Yang pertama ada sambal crispy mengidap. Tu air tangan Mak Samsul Debat. Memang sadap. Ngeletek-ngeletek nyawa dia sadap Geng-geng Singapura tak sampai makan dengan nasi, dia gatah macam tu je. Nak podes sikit ada satu lagi, sambal lacoy nama. Sambal lacoy itu sebab nama saya kat kampung adik-beradik keluarga semua panggil lacoy je. Jadi sambal hijau tu podes sikit lah, tapi sedap. Kalau nak buat lauk, nak buat gaul, nak buat jadi periso untuk lauk-lauk kita, boleh, masakan sekali, boleh. Berita baiknya dulu harga satu bokeh RM50, hari ni alhamdulillah masih RM50. Makna tak naik harga. Dia tak terjejas dengan kenaikan harga diesel. Begitu juga ada madu kelulut. Kemudian ada topiah. Topi jambu kopiah tu satu RM30 boleh dua RM50. Begitu juga ada SD perfume, Samsul Debat perfume. Sodap bawa tahan lama, standard international, boleh bawa solat. Dia ada satu tagline, tak mandi pun wangi. Satu botol RM35 saja. Begitu juga ada susu kambing Al-Am. Susu kambing campur kurma, campur madu yang diizinkan. Maknanya madu labah, bukan madu yang berdiri tu, bukan. Yang bagus susu kambing ni pertama tak ada bau hamis sebab dia tak pakai kambing Kelamak. Dia tak pakai kambing Malaysia, dia pakai kambing daripada Holland, Belanda. Baik untuk GERD, gastrik, pedih luati, baik untuk orang sakit lutut, sakit tumit, pijak, sakit tangan, kobel-kobel, insya-Allah. Lebih baik untuk orang yang orang yang ada enzima, kata-kata kulit alergik. Jangan ingat minum bukan mandi, minum. Baik untuk orang yang orang mengandung, orang perempuan mengandung, dan baik juga untuk orang perempuan yang hormon merayau untuk kejap awal, kejap lambik, kejap tak menepoi tu boleh. Mana dah tak ada tu salah cari, dah tak ada. Tapi kalau minum datang dia balik joki. Satu hari ni dia offer satu kotak 45, siapa beli 2 90. Tu sama marah. Satu 45 beli 2 80. Kemudian ada juga susu kambing coklat dan kopi susu kambing. Itu pun saya memang sadap. Itu RM50 satu. Tak buat duit tak apa, boleh transfer QR Pay, boleh, tak ada masalah. Ustaz balik nanti transfer boleh? Boleh. Ditakdirkan sampai rumah hilang ingatan, saya redha. Ambil channel. Jadi itu saja daripada saya. Semua yang baik itu datang dari Allah SWT. Kurang tu kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.